Selanjutnya kita persilakan Yang Berhormat Sibu. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Tentang pindaan rang undang-undang atau racun 1952 ini, saya memang mengalu-alukan pindaan terhadap pengamalan pengendalian racun di negara kita. Kerana sudah lama kita belum ada pindaan mengenai bagaimana kita mengendalikan racun di Malaysia sekian lama. Dan dulu kita memang nak, saya ialah seorang ahli farmasi. Dulu saya buat practice profession saya di farmasi saya ada 5 buku record untuk merekodkan semua dalam menulis, secara menulis. Sekarang baru kita boleh menggunakan secara elektronik untuk membuat recording barang-barang kita. Dan ini memang memudahkan. Saya harap kementerian selalu akan membuat pindaan tentang pengamalan, bahagian pengamalan untuk kita bagaimana para pengamal perubatan untuk mengendalikan ubat-ubat kita. Dan saya juga ada masalah tentang ATA ini untuk meningkatkan hukuman. Memang kalau kita meningkatkan hukuman, kebanyakan ATA racun ini ialah untuk digunakan untuk memantau dan digunakan untuk memastikan para pengamal perubatan tidak menyalahgunakan ubat-ubat kita. Dan kalau hukuman terlalu tinggi, ya memang akan memberikan satu tekanan untuk pengamal perubatan kita. Saya sebagai contoh, memang selalu kita takut buat kesalahan dalam recording kita. Kerana kalau ada kesalahan buat recording, ia juga di bawah hukuman kriminal, decriminalize. Kalau jadi bolehkah kalau ialah minor offences, jangan adakan hukuman penjara, hanya compound saja cukup. Kasih hukuman compound, hukum berapa itu saja. Jangan hukuman penjara kepada ahli-ahli perubatan kita. Jadi ini mungkin kemudian boleh mengambil perhatian bagaimana kita menambah baik sistem pengamalan perubatan kita di Malaysia. Dan ATA ini sangat penting bukan saja dia mengawal kontrol psikotropik. ATA ini penting kerana ia juga menentukan bagaimana pengamal perubatan kita mengamalkan profesion kita. Bagaimana kita sebagai ahli farmasi, bagaimana kita menjalankan tugas ahli farmasi kita, bagaimana farmasi dipraktiskan. Jadi ini sangat penting untuk memastikan kita selalu up to date. Tetapi dalam ATA pembinaan ATA racun ini saya belum tengok dispensing right. Jadi sekarang ATA dulu yang dahulu itu ditarik balik, saya ada tengok ada compulsory preskripsi mungkin diberikan oleh doktor kepada pesakit. Tapi dalam ATA ini saya tidak tengok. Jadi kalau doktor tidak diberi secara wajib preskripsinya kepada pesakit, prescription memang tidak akan keluar kepada farmasi. Sebagai contoh, ramai ahli berhormat sini memang mungkin menganggap bahawa kalau saya nak beli, sesiapa sini nak pergi farmasi beli ubat tekanan darah, ubat diabetes, memang masuk boleh beli. Itu anggapan saja. Sebenarnya kalau kamu pergi farmasi beli ubat tekanan darah, ubat diabetes, itu salah. Kalau tidak ada preskripsi, tidak ada prescription. Jadi kalau tidak, sebagai seorang pesakit, saya pergi klinik, saya dapatkan ubat saya. Banyak ramai tidak tahu apa ubat yang dia dapat. Kalau ubat itu hilang apabila dia pergi bercuti ke tempat lain, dia nak beli lagi ubat itu. Nak pergi farmasi beli, boleh tak? Tak boleh. Tak ada preskripsi, tak ada prescription, dia juga tak tahu apa ubat yang dia makan. Kerana tidak ada satu prescription yang bertulis yang dia pegang, yang menyatakan apa ubat yang dia makan. Jadi untuk untuk doktor keluarkan prescription kepada pesakit, saya rasa itu amatlah penting. Supaya pesakit tahu ada satu secara menulis, dia tahu apa ubat yang dia makan, dan apabila apa-apa berlaku, dia nak pergi ke farmasi untuk belikan ubat, dia boleh beli. Kalau tidak, dia tidak boleh beli.
dia mesti pergi klinik lagi, cuba doktor baru, mungkin doktor itu pun tak sedar apa ubat dia makan, dia akan belikan ubat yang lain kepada pesakit itu. Jadi saya rasa ini semua mesti kita timbang dan bagaimana masalah-masalah ini kita boleh ditangani dan ini saya rasa sasaran untuk pengamalan perubatan kita ialah pada masa yang akan datang, kita mesti lihat bagaimana kita boleh ikut apa yang di-practice di luar negara. Doktor yang kasih prescription, pesakit pergi farmasi beli ubat. Itu practice yang betul-betul, yang memang betul dipraktiskan, harus dipraktiskan. Tetapi di Malaysia memang ini ialah atas 1952 dulu. Pada masa itu, pada zaman itu tidak ramai farmasi di dekat luar sana. Doktor banyak, farmasi tak banyak. Tapi sekarang farmasi sudah banyak. Yang Sudah berhormat cukup, Sibu, nak pergi pendalaman, nak Silakan. pergi mana-mana, nak 24 hour farmasi boleh. Asalkan ada dispensing right. Kalau tidak ada dispensing right, memang kurang bisnes untuk mereka. Mereka tak akan buka selama 24 jam. Itu yang saya bagikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sibu, dipersilakan Yang Berhormat Stew.